Nak bercakap, tajuk tak tahu. Tak bercakap, orang suruh bercakap. Jadi malam ni kita cerita tentang kunci kebahagiaan dunia akhirat lah tuan-tuan. Cerita hala nak mati lah tuan-tuan ni. Nak ulas bab pilihan raya pun tak erti lah. Tidak boleh lah sembang bab pilihan raya tapi tak erti lah tuan-tuan ni. Dengan politik ni tak erti. Kita cerita tajuk dia kebahagiaan dunia dan akhirat. Simple ya. Kita selalu baca doa tuan-tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni akan menjadi penutup kepada segala doa. Lama dah kita duk baca doa ni maklum. Ada yang faham, cuma tak erti. Ini masalah. Faham, cuma tak erti. Ini bahasa Kedah lah. Tuan-tuan yang duduk lain pada Kedah, tuan-tuan faham, tak faham sudah lah. Saya tak erti nak bercakap bahasa lain. Nak tambah nak lagi saya tak erti tuan-tuan. Bagaimana kita kepala bapa abang dah. Saya tak erti nak bercakap KL ni saya tak erti. Tuan-tuan faham, tak faham sudah. Siapa suruh panggil? Doa ni ramai orang dia faham, cuma dia tak mengerti maksud yang sebenar apa yang Allah Ta'ala suruh kita minta. Ada orang maklum, dia duk doa panjang-panjang tu, imam duk baca doa panjang-panjang tu, dia tak faham. Tapi bila mai dekat Rabbana Atina tu, dia faham. Kata doa tu nak habis dah. Tu imam duk minta macam-macam tu, dia tak faham. Allahumma ni dia tak faham. Tapi bila tu imam baca Rabbana Atina, dia kata kat kawan dia, doa nak habis dah. Tuan-tuan, kita minta kepada Allah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, kita minta. Tetapi nak terjemahkan doa ni tuan-tuan di dalam kehidupan bukan suatu benda yang mudah. Cakap mudah, minta senang. Tetapi nak menterjemahkan doa ni dalam kehidupan kita bukan satu benda yang mudah. Macam kita lah tuan-tuan nak jadi orang yang berjaya dalam perniagaan. Kita minta dekat orang, kita berniaga, nak jadi orang yang berjaya dalam perniagaan ni. Tetapi diri kita tak pernah menggambarkan kita ni nak jadi orang yang berjaya dalam perniagaan. Macam mana? Sembang boleh. Tapi nak terjemah dalam kehidupan bukannya mudah. Nak jadi pemimpin tuan-tuan. Dia kata aku ni duk cadang PRU 16 ni nak masuk tanding kot. Contoh dia kata, aku nak beritahu dekat hangpa lah, aku duk cadang-cadang PRU 16 ni aku nak masuk tanding. Mereka kata kawasan mana nak masuk? Kawasan tak tahu lagi, tapi nak masuk. Mereka kata hang nak bertanding atas parti apa? Hang pom tak? Dia kata aku nak masuk. Parti tak bagi laluan, calon bebas pun aku masuk. Bukan tuan-tuan tak boleh masuk, Rani Kuluk pun masuk. Kita kata nak masuk bertanding. Tapi tengok kepada karakter hang, tak boleh menggambarkan hang ni boleh jadi seorang pemimpin. Tak boleh tuan-tuan. Duit berkira hangit. Dia pergi makan dekat kedai rakyat kena belanja dia, tak kegila tuan-tuan nak jadi pemimpin lagu tu. Hang nak jadi pemimpin, hang lah kena bayangkan rakyat. Ni dak rakyat bayangkan hang. Tak gila nama dia. Boleh faham bahasa anak tuan-tuan? Kasar gitu saya, mapih biar lah. Tuan-tuan nak lembut-lembut panggil Nur Sajak Kamaruzaman nama ceramah. Dia duduk elok-elok kat Malaysia, tuan-tuan kacau sampai dia pindah pergi Australia. Samalah kita ni nak jadi golongan yang bahagia dunia dan akhirat ni, dia kena ada kriteria dia. Dia kena ada ciri dia. Ciri orang yang berjaya dunia dan akhirat tu bagaimana? Sebab tu Nabi SAW bersabda. Nabi kata ada 3 benda. Nabi kata ada 3 benda. Ada hadis lain, dia kata ada 4. Dalam hadis ni, dia kata ada 3. Saya nak ambil hadis yang ceritakan 3 ya. Siapa yang ada pada diri dia, Nabi kata 3 ciri ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada dia kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi sebut
Nabi kata barang sesiapa yang ada 3 ciri ni dalam diri dia, dia ni termasuk di dalam golongan yang akan berjaya dunia dan akhirat. Ada berapa Pak Long? Ada berapa ciri Pak Long? 3. Tak tulis, tak apa. Janji hafal. Tengok muka otak jenis kepala otak cerah elok ni. Jenis ngaji kitab pun tak ada, buku tulis pun haram tak ada. Sebab apa dia? Kepala otak cerah elok abang lebar kan. Jenis kuat mengapai. Jangan kuat lupa sudah. Kuat apa? Malam ni ambil 3 benda ni lah. Lepas tu tuan-tuan nak lena, tuan-tuan lena lah. Nampak kan? Nak lena lah. Cuma saya nak pesan. Ramai dah orang yang duk lena tengah saya ceramah. 3 hari lepas tu meninggal dunia. Jaga. Nak cuba try tengok malam. Bila tuan-tuan nak jaga, ustaz mengajak tuan-tuan lena, ustaz ceramah tuan-tuan lena, khatib baca khutbah tuan-tuan lena. Bila tuan-tuan nak jaga? Saya bimbang apa dia tuan-tuan. Jaga-jaga dia nak kena ya. Ini ni saya nak abang 3 benda ya. Nabi kata, siapa yang ada pada diri dia, dia ni telah mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Pak Long, nak jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat, kena tiru-tiru dan ambil ciri ni ada letak dalam diri. Macam kita lah tuan-tuan, jadi orang kaya. Dia kena berlakon cara orang kaya. Tuan-tuan bisa tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk. Ha? Tuan-tuan tengok, bila Aziz Sattar dia pergi tutuh. No. Apa, dia pergi balas duit. Dia okey sikit pada Kasim Baba. Kasim Baba lampu pun dia nak balas. Alibaba okey sikit lah Alibaba ni. Dia balas duit lah. Balas duit penyemun tu. Dia balas duit penyemun. Ingat tu tak tu? Bila lepas balik, hoi, hoi, ah, hoi. Itu lah lagu tu. Lagu tu pun dah sekarang ni top lah tuan-tuan ni. Tak ada kena mengenal politik. Dan jangan duk kata saya nak cakap politik. Tak ada. Saya nak cerita-cerita Alibaba Bujang Lapuk. Bila dia tanam duit tu dalam tu, dia nak berlakon jadi orang kaya berjalan. Sebab apa dia? Dia nak jadi orang kaya. Tuan-tuan nak jadi orang yang bahagia dunia akhirat, tuan-tuan tak tiru perangai itu. Mana boleh? Baik, Nabi kata ada 3 benda. Ada berapa benda? 3 benda. Yang pertama Nabi kata, ciri yang kena ada kepada orang yang nak menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama Nabi kata pada dia, lisanun zakirun. Dia kena ada mulut lidah yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang pertama. Lisanun zakirun. Mulut lidah yang senantiasa ingat kepada Allah. Zikir, zikir. Zikir ni makna apa dia? Kena ingat. Zikir ni maknanya apa dia ustaz? Kena ingat. Kalau orang tanya kat kita, zikir ni apa dia? Dia zikir ni subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tu cara nak zikir. Zikir ni maknanya mulut lidah kena membantu diri sendiri dan orang lain untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni macam majlis kita duduk malam ni tuan-tuan. Ada yang katakan majlis ni majlis ilmu. Ada yang mengatakan majlis ni majlis zikir. Ada yang mengatakan majlis ni majlis istighfar. Majlis ilmu. Sebab kita main dengar kuliah, bodoh macam mana pun kita akan dapat juga ilmu. Sebab tu saya nak bagi tahu, tuan-tuan bawa buku tak bawa buku tu cerita nombor 2. Bukan kepala otak kita ni teruk main ustaz cakap sejam satu kita tak lekat. Betul ke tak? Ha, kuliah di surah As-Salam ni tiap malam kah? Tak ada, seminggu dah berapa malam? 3-4 kali. Okey lah. Mau hari-hari pun tak mengaji. 3-4 kali seminggu berharam dia tak main, tambah hari-hari. Dia tak main tu kan dia pening. Dia kata aku nak pergi mana? Semua ustaz ni best. Lai pening-pening tak pergi terus senang dia kata. Tuan-tuan main mengaji 3-4 kali seminggu. Okeylah. Cuma saya nak pesan, kalau boleh buat, buat. Tak boleh buat, ikut suka. Apa dia ustaz? Main mengaji ni Pak Long, kalau ustaz tu buka kitab, kita ni biarlah ada kitab.
Ni kadang-kadang kita alim terlebih daripada ustaz ni pun masalah juga. Ustaz mengajar ada kitab, kita main mengaji haram tak ada apa. 2 biji peluru, 1 pistol, yang tu ya ada. Sekurang-kurangnya ustaz tu dia mengajar, dia ada kitab, kita buka lah kitab, dia mengajar, kita boleh faham. Ni kita betul-betul tinggal Allah dan Rasul ya. Tapi kalau tak ada kitab pun tuan-tuan, ustaz tu mengajar sejam, bukan 1-2 benda pun tuan-tuan tak boleh ambil. Teruk terang mana sangat kita. Betul ke tak? Tu kata majlis ilmu. Tuan-tuan duduk dalam majlis ni, macam mana pun tuan-tuan akan dapat perolehi ilmu daripada majlis ni. Yang kedua, majlis zikir. Sebab majlis ni mengajak tuan-tuan untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ceramah agama, kuliah agama, dia berbeza dengan ceramah politik. Bezanya di mana ustaz? Ceramah politik kita aja betul, orang lain tak betul. Tu ceramah politik. Tuan-tuan baru dengar ceramah politik. Mana ada dia kita depa yang tak betul? Semua orang tak betul. Jadi undilah kita tuan-tuan. Kita nak membawa perubahan ke dalam negara. Ada ceramah politik. Saya zaman jahiliah dulu terlibat lah. Zaman-zaman jahiliah dulu ni. Sekarang saya pun tak apa nak erti dah cakap politik tuan-tuan ni. Saya takut nak kata ke orang. Sebab apa takut tak? Takut jadi kawan. Saya ceramah kata ke orang, betul jadi kawan. Saya takut. Tu orang kata ustaz, saya takut tak nak ceramah. Tak lagi aku kata lebih, tak lagi jadi kawan. Betul ke tak? Alah ni hampa punya nama bercakap lah, aku tak erti dah. Sebab tu saya lah tak apa nak terlibat politik, tak erti nak cakap lah. Terlibat terlebih, takut jadi kawan. Sebab dalam politik ni Pak Long, yang kekal ni, pengurusi tetap. Tu penjawatannya tetap, dia tak tetap. Yang lain mana ada tetap dalam politik ni tuan-tuan? Kawan tak tetap, lawan tak tetap. Sebab tu tuan-tuan yang di bawah pun nak bergaduh pun agak-agak lah. Takut jadi kawan. Takut jadi kawan. Ceramah politik ni tuan-tuan, mana ada dia yang tak betul? Semua orang tak betul. Tu nama dia ceramah politik. Tuan-tuan bagilah peluang sekali kepada saya untuk menerajui kepimpinan kawasan ini. Tuan-tuan akan lihat, saya akan bawa perubahan. Wih, hebat. Kita pun dengar, wih, kemas ni. Pangkah-pangkah dia hilang 5 tahun. Lepas 5 tahun baru nak main tukar minyak enjin motor kita pula, tuan-tuan. Hak tu orang politik. Ceramah politik macam tu lah. Mana boleh ceramah politik, tuan-tuan, bagilah undi kepada mereka. Jangan bagi kepada parti kami. Parti kami ni tak betul, tuan-tuan. Mana gila kalau ceramah macam tu. Tapi kalau kita mai dengar kuliah agama, kita mai dengar ceramah agama, tuan-tuan, dia berbeza pula. Semua orang betul, yang tak betul kita. Ni beza kuliah agama, ni beza ceramah agama dengan ceramah politik. Kita duduk dalam kuliah agama ni tuan-tuan, yang kita nak buat apa dia? Muhasabah. Sejam kita duduk ni Pak Long, kita nak buat apa dia? Ni nama dia, kita nak bermuhasabah. Ustaz, benda muhasabah tu Ustaz. Ni orang Selangor tanya benda. Kalau tuan-tuan pergi Kedah, menatang apa Ustaz muhasabah tu? Orang Kedah ni dia panggil menatang kalau dia tak tahu. Dia pegang ni menatang apa lah, tu Kedah menatang. Sebab tu tuan-tuan duduk di Selangor, pergi Kedah, tuan-tuan jumpa orang Kedah, tuan-tuan jangan kata kami kasar. Memang bahasa kami macam tu. Macam tuan-tuan lama tak jumpa kawan. Kau apa-apa? Lama tak jumpa. Tu tuan-tuan, kami dah. Menatang pelak nak haram ni hidup lagi ingatkan mampu dah. Tu Kedah. Dia bukan kasar, tuan-tuan. Bahasa dia. Saya biasa makan. Duk makan. Tepi tu ada satu meja tu. Pak Long tu dia main tampak belakang kawan dia. DJ ni aku ingatkan mampu dah hidup lagi no. Saya kata kasarnya Pak Long. Ini bahasa kami Ustaz. Tu orang Kedah. Dia nak tunjuk kemesraan. Dia mendatang semua mendatang lah. Kadang-kadang Ustaz pun dia panggil mendatang.
Menatang tu nama apa? Ceramah orang kata. Menatang ya ustaz ni pun kadang-kadang. Muhasabah. Apa dia muhasabah, tuan-tuan? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Konsep muhasabah. Bisa dengar tak muhasabah? Ni bahasa Arab. Orang kita ni pandai guna bahasa tapi tak faham makna. Ni masalah. Muhasabah. Melayu pun muhasabah. Apa dia makna muhasabah? Ni bahasa Arab belum. Ni nama dia bahasa Arab. Tuan-tuan bahasa Arab boleh sikit-sikit ya. Ana entah ya. Kalau tuan-tuan cek balik, tuan-tuan, penggunaan bahasa Melayu ni guna bahasa Arab, menggunakan bahasa Inggeris cukup banyak. Lekeh, lekeh bahasa Inggeris daripada perkataan low cost. Rumah hang dekat mana? Dia kata tak payah pergi lah ustaz, rumah saya lekeh ya ustaz, low cost. Betul tak? Kita tak perasan. Muhasabah tu bahasa Arab, muhasabah. Cuma tuan-tuan dah tak perasan, tuan-tuan duk cakap lama dah. Kadang-kadang tuan-tuan cakap juga tak kena. Macam saya bulan Ramadan baru ni, saya buka puasa dekat satu restoran kedai nasi Arab. Saya masuk dekat KL, ada Pak Long tu dia duduk tepi pintu tu. Dia orang mana saya tak tahu tapi dia kenal saya. Assalamualaikum ustaz. Dia pun kelang kabut. Saya pun waalaikumsalam. Man rabbuka? Saya kata apa dia hang? Dia tanya saya, man rabbuka? Terkejut saya. Saya kata aku ni masuk kedai kau masuk kubur ni. Saya pun kostam balik. Ni kedai ni. Masuk balik. Apa dia Pak Long? Man rabbuka? Saya kata Pak Long nak tanya apa ni? Apa khabar ustaz? Apa khabar? Kaifa haluka Pak Long oi? Man rabbuka tu malaikat tanya dalam kubur. Ni pun masalah juga tuan-tuan mau tak hati jangan duk cakap. Malu kat orang. Muhasabah. Maknanya apa dia muhasabah tuan-tuan? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu. Hitunglah diri kamu. Buat kalkulate. Tengok diri kamu. Sebelum kamu dihisabkan di hadapan Allah. Dihitung di hadapan Allah. Dikira di hadapan Allah. Berkaitan dengan amalan yang telah kamu lakukan sewaktu dan semasa kamu hidup di dunia. Apa makna muhasabah? Apa makna muhasabah tuan-tuan? Saya nak cakap lagu ni. Dalam Islam ni Pak Long, Islam suruh kita tengok kelemahan diri dan perbetul kelemahan kita. Bukan cari kelemahan orang dan perbetul kelemahan mereka. Silapnya kita hari ni suka duk cari kesalahan orang, terlupa nak cari kesalahan sendiri. Kita sibuk memperbetulkan orang, lalai untuk memperbetulkan diri. Di akhirat kelak, orang yang kita perbetul tu untung, kita yang terlupa nak perbetul diri ni yang rugi.